Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Madam Rose. Kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan bab 5, iaitu teori pengeluaran dan kos. Okey. Untuk tajuk ini, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama berkenaan dengan teori pengeluaran, iaitu 5.1, 5.2 teori kos, 5.3 ekonomi bidangan. So, untuk tajuk ni kita akan belajar 3 subtopik. Untuk teori pengeluaran, kita akan belajar berkenaan dengan konsep logi, firma dan jangka masa pengeluaran, dan yang seterusnya adalah fungsi pengeluaran dengan satu input berubah. Okey, seterusnya untuk teori kos, kita akan belajar berkenaan dengan konsep kos, kos pengeluaran jangka pendek dan kos pengeluaran jangka panjang. Dan seterusnya untuk ekonomi bidangan, kita akan belajar berkenaan dengan ekonomi bidangan dalaman, ekonomi bidangan luaran dan ekonomi bidangan dan kos purata jangka panjang. Untuk video pada kali ini, kita cuma akan sentuh berkenaan dengan tajuk 5.1, iaitu teori pengeluaran. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran. Okey. Pengeluaran ini adalah merupakan proses menukarkan input kepada output. Tukarkan input prosesnya kepada output. Okey, proses menukarkan input kepada output. So, apa dia input? Okey, input ini adalah merupakan faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, jadi dalam pengeluaran sesuatu barang, kita akan gunakan faktor-faktor pengeluaran ini untuk menghasilkan output, iaitu barang dan perkhidmatan. Okey, jadi kita tengok contoh kat sini. Ini adalah tanah. Okey, tanah ini adalah anugerah alam semula jadi yang terdiri daripada apa yang ada di dalam tanah dan juga tanah itu sendiri. Okey, jadi kalau kita tengok ambil contoh, apa yang ada dalam tanah adalah macam galian, biji timah, minyak dan sebagainya. Itu adalah apa yang ada di dalam tanah. Dan di atas tanah adalah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. So, ini adalah tanah. Okey, jadi tanah tu juga kita boleh gunakan tanah itu secara terus untuk tanam. Macam kat sini contohnya sayur-sayuran, ataupun kita boleh bina bangunan di atas tanah tersebut. Okey, jadi kalau contoh kat sini juga kita bina bangunan, ini adalah tanah. Okey, jadi tanah itu adalah apa yang berada di dalam dan di atas tanah. Okey, anugerah alam semula jadi. Okey, selepas tu kita tengok buruh. Buruh ini adalah satu faktor yang menggunakan tenaga dari segi mental ataupun fizikal untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Dan ini adalah buruh. Modal terdiri daripada mesin. Ini mesin, maksudnya barang yang dihasilkan untuk menghasilkan barang lain. Barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Dia berkait dengan alatan fizikal. Itu jentera, bangunan kilang, ini merupakan modal. Okey, dan usahawan. Usahawan ini adalah faktor pengeluaran yang menggabungkan tanah, buruh, modal untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dalam proses pengeluaran. Maksudnya kalau ada buruh tapi tidak ada usahawan yang mengarahkan buruh tadi untuk bekerja, maka pengeluaran tidak akan dapat dihasilkan. Kalau ada tanah, tidak ada buruh yang mengusahakan, so tidak akan ada juga pengeluaran. Maksudnya faktor-faktor pengeluaran ini diperlukan untuk diperlukan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan output, iaitu barang dan perkhidmatan. Okey, konsep yang pertama dalam teori pengeluaran ialah logi. Logi ni merupakan satu unit pengeluaran yang berbentuk fizikal yang digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan oleh sesebuah firma. Okey, berbentuk fizikal. Contohnya bangunan kilang, mesin dan
pejabat. Okey, itu adalah loji. Bangunan kilang, mesin dan pejabat. Itu adalah loji. Okey, dan seterusnya firma. Okey, firma ini adalah satu unit perniagaan. Satu unit. Okey, dia gunakan input-input pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, firma ni dia memiliki sebuah loji ataupun banyak loji. Dia memiliki bangunan kilang, dia memiliki mesin dan jentera untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Contohnya adalah KFC, Petronas, Perodua. Jadi unit-unit perniagaan ini memiliki faktor-faktor pengeluaran ataupun loji ataupun banyak loji untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, contohnya Petronas, Perodua. Okey, itu adalah firma. Yang seterusnya adalah industri. Okey, industri ini adalah sekumpulan firma yang menghasilkan barang dan perkhidmatan yang sama dalam suatu pasaran. Sekumpulan firma hasilkan barang dan perkhidmatan yang sama. Contoh, industri minyak dengan industri kereta. Okey, industri minyak contohnya syarikat Petronas, Shell, Caltex. Bila dia bergabung, dia akan membentuk industri minyak. Okey, contoh industri kereta adalah Perodua, Proton, Honda, Toyota. Jadi bila banyak-banyak firma yang menghasilkan barang dan perkhidmatan yang sama, dikatakan sebagai industri. Okey, seterusnya kita tengok kepada jangka masa pengeluaran. Okey, untuk jangka masa pengeluaran dia terbahagi kepada dua, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Okey, bila kita sebut jangka masa pengeluaran, kita bukan rujuk kepada tempoh. Katalah contoh, jangka pendek ni 6 bulan. Jangka panjang ni contohnya setahun ataupun 2 tahun. Okey, dia jangka pendek dengan jangka panjang ni dia tidak merujuk kepada tempoh, tapi dia merujuk kepada jenis input yang digunakan pada waktu tersebut. Okey, jadi konsep jangka pendek ni, dia merujuk kepada suatu jangka masa di mana sesetengah input tidak boleh ditambah dan keluaran sesuatu barang hanya boleh ditambah dengan menggunakan input berubah sahaja. Okey, maksudnya dalam jangka masa pendek dia akan ada input tetap dengan input berubah. Kalau nak tambah pengeluaran, pengeluar cuma boleh tambah input berubah sahaja. Input tetap tu dia tak boleh tambah. Okey, manakala untuk jangka masa panjang, dia kata satu jangka masa di mana semua input pengeluaran dapat ditambahkan dengan mudah. Okey, jadi dalam jangka panjang, input yang ada cuma input berubah. Okey, jadi untuk jangka pendek penawarannya tak anjal. Sebab dia punya penawaran boleh tambah sedikit sahaja walaupun berlakunya perubahan harga sebab dia ada input tetap. Okey, manakala untuk jangka panjang penawarannya anjal sebab apabila berlakunya perubahan dalam harga, penawaran dapat ditambah dengan banyak sebab semua input yang dimiliki oleh firma tadi adalah input berubah. Okey, sekarang kita tengok apa dia maksud input tetap dengan input berubah. Okey, input tetap ini adalah input yang kuantitinya tidak boleh ditambah dalam jangka pendek apabila firma menambahkan keluaran. Okey, firma dia nak tambahkan keluaran. Dia ada input tetap. Contoh dia mesin. Jadi input tetap tu dia tak boleh nak tambah dalam jangka masa yang singkat. Manakala input berubah ialah input yang boleh ditambah kuantitinya apabila firma menambahkan keluaran. Okey, jadi dalam jangka pendek dia akan ada input tetap, contohnya mesin. Contohnya katalah dalam pengeluaran roti. Jadi input tetapnya adalah mesin untuk firma tersebut. Jadi mesin ni dia bukannya boleh tambah dalam jangka masa yang pendek. Dia perlukan masa sebab ia memerlukan modal yang besar. Manakala input berubah adalah buruh. Jadi kalau kata firma tu nak tambahkan pengeluaran atau penawarannya,
maka dia boleh tambahkan bilangan buruh yang bekerja di firma berkenaan. Okey, jadi jangka pendek dia ada input tetap dengan input berubah, manakala jangka panjang firma itu mempunyai masa yang cukup untuk mengubah semua input yang dimiliki. Sebab itulah dalam jangka panjang semua input adalah input berubah. Okey, jadi kalau kita tengok dalam pengeluaran roti ini, untuk tambah pengeluaran, pengeluar boleh tambahkan dia punya buruh, tambahkan bilangan buruh yang bekerja di firma, tapi dia tak boleh nak tambah mesin dan jentera yang digunakan sebab kosnya mahal. Okey, manakala jangka masa panjang dia boleh ubah semua input yang dimiliki, sama ada mesin ataupun buruh. Okey, seterusnya kita tengok tajuk fungsi pengeluaran. Okey, fungsi pengeluaran ini merupakan satu persamaan yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan oleh pelbagai kombinasi input pada satu tingkat teknologi tertentu. Okey, jadi fungsi pengeluaran ini dia menunjukkan hubungan di antara kuantiti barang X yang dapat dihasilkan dengan input ataupun faktor-faktor pengeluaran yang digunakan. Contohnya tanah, buruh, modal dan usahawan. So, banyak mana input yang digunakan akan menentukan berapa banyak output yang dapat dihasilkan. Okey, itu maksud fungsi pengeluaran. Okey, contoh kat sini ini adalah kilang mengeluarkan sesuatu barang. Makin banyak output yang digunakan, makin banyak input yang digunakan, maka makin banyaklah output yang dapat dihasilkan. Okey, seterusnya kita tengok fungsi pengeluaran satu input berubah. Maksudnya ada satu input berubah dan ada input tetap. Okey, jadi yang kita tahu tadi, bila ada input berubah dan input tetap, ia dikatakan sebagai fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, apa maksud fungsi pengeluaran jangka pendek ataupun satu input berubah? Dikata persamaan yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan oleh pengeluar dengan mengubah satu input berubah sahaja. Sedangkan input-input lain adalah tetap pada satu tingkat teknologi tertentu. Nak tambah pengeluaran, pengeluar cuma boleh ubah ataupun tambah input berubah. Sedangkan input lain tak boleh tambah sebab itu adalah merupakan input tetap. Okey, jadi untuk faktor pengeluaran satu input berubah, andaiannya adalah ada satu input tetap, kita andaikan tanah, dan satu input berubah, contohnya kita andaikan buruh, dan tingkat teknologi adalah tetap. Okey, so tanah input tetap dan buruh input berubah dengan menggunakan teknologi yang tetap. Okey, itu fungsi pengeluaran satu input berubah. Okey, jadi kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan adalah berfungsi ataupun bergantung kepada jumlah tanah ataupun input tetap yang digunakan dan bilangan buruh yang digunakan dalam pengeluaran tersebut. Okey. Jadi, untuk fungsi pengeluaran satu input berubah, kuantiti keluaran ini akan berubah jika berlakunya perubahan dalam input berubah sahaja, iaitu buruh. Sedangkan tanah ini adalah tidak berubah. Tanah ni je. Tapi buruh tu dia boleh ubah ataupun boleh tambah untuk meningkatkan pengeluaran. Okey, seterusnya kita tengok kepada konsep TP, AP dan MP. So, apa dia TP? TP ini adalah jumlah keluaran ataupun total product TP. Okay, apa maksud jumlah keluaran? Jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input. Okay, kita guna input tetap, input berubah, kita dapat hasilkan keluaran. Contoh, kita guna 2 buruh dengan satu bidang tanah untuk tanam sayur.
Okey, jadi jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh 2 buruh dan sebidang tanah tadi adalah 1 tan sayur. Contoh. Okey, itu adalah jumlah keluaran. Yang kedua adalah keluaran purata ataupun average product ataupun AP dia punya simbol. Apa maksud AP? Jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah. Okay, kenapa kita kata jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah? Sebab jumlah keluaran itu untuk jangka masa pendek hanya dapat ditambah dengan menambah input berubah. Okay, jadi bila kita tambah input berubah, jumlah keluaran akan meningkat. Dia punya tanah ataupun input tetap itu tidak boleh ditambah. Okay, jadi AP ataupun keluaran purata dalam teori pengeluaran jangka masa pendek adalah jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah. Okey, dia punya formula adalah AP sama dengan TP, jumlah keluaran kita bahagikan dengan kuantiti buruh yang digunakan. Buruh ini adalah input berubah. Okey, yang ketiga adalah keluaran sud ataupun marginal product MP. Bila kita sebut marginal ataupun sud, maksudnya perubahan. Okay, perubahan jumlah keluaran kesan daripada tambahan 1 unit input berubah. Bila kita tambah buruh, dia punya keluaran akan bertambah. So, banyak mana tambahan keluaran itu merupakan keluaran sud ataupun marginal product. So, macam mana nak kira formulanya adalah MP sama dengan perubahan TP, kita bahagikan dengan perubahan kuantiti buruh ataupun input berubah. Okey, seterusnya kita tengok secara jadual TP, AP dan MP. Okey, berdasarkan rajah ni dia bagikan kuantiti buruh daripada 0 hingga 8 dan jumlah keluaran pada kuantiti buruh 0, jumlah keluarannya adalah 0. Apabila kuantiti buruh bertambah daripada 0 kepada 1, jumlah keluaran meningkat daripada 0 kepada 60. Okey, tambah lagi buruh kepada 2, jumlah keluaran naik daripada 60 kepada 140. Tambah lagi buruh kepada 3, jumlah keluaran naik daripada 140 ke 210. Okey, jadi seterusnya bila kuantiti buruh itu tambah secara berterusan sampailah kepada 5 orang buruh ke atas input tetap, contohnya sebidang tanah tu tadi, maka jumlah keluaran meningkat kepada 300 dan bila tambah lagi kepada 6 orang buruh, jumlah keluaran dah tetap, dia tidak ada pertambahan dalam jumlah keluaran. Bila kita tambah lagi kepada 7 orang buruh di atas sebidang tanah yang input tetap itu, maka jumlah keluaran dah semakin berkurang dan seterusnya pada 8 orang buruh jumlah keluaran berkurang lagi kepada 240. Okey. Jadi kita tengok kat sini untuk jumlah keluaran, makin banyak buruh kita gunakan, makin jumlah keluaran akan semakin meningkat sehinggalah dia capai maksimum pada buruh yang ke-6. Bila tambah lagi buruh selepas buruh ke-6, jumlah keluaran akan jatuh. Okey, so yang kedua kita cari keluaran sud. Okey, untuk cari keluaran sud, formula tadi kita dah tahu. Perubahan TP kita bahagikan dengan perubahan kuantiti buruh. Okey, jadi daripada kuantiti buruh 0 ke 1, jumlah keluaran naik daripada 60 kepada daripada 0 kepada 60. So untuk kuantiti buruh yang pertama, yang 0 tu kita letak tanda dash. Okey, untuk yang kuantiti buruh yang pertama, so perubahan TP 60 tolak 0 kita bahagikan dengan 1 tolak 0. So kita akan dapat 60. Okey, yang kedua, bila buruh tambah lagi kepada 2 unit ataupun 2 orang buruh,
So, jumlah keluaran akan naik lagi daripada 60 kepada 140. So, kita kira 140 tolak 60 kita bahagikan dengan 2 tolak 1. So, kita akan dapat 80. Okey, dan seterusnya lah kita kira macam biasa. Kat sini kita akan dapat 70, sini dapat 50, sini dapat 40, sini kosong, negatif 20 dan negatif 40. Okey, seterusnya kita tengok keluaran purata. Formulanya adalah TP kita bahagikan dengan kuantiti buruh ataupun input berubah. Okey, jadi yang pertama kita dash. Yang pada buruh yang pertama 60 kita bahagikan dengan 1. So kita akan dapat 60. Okey, yang kedua 140 kita bahagikan dengan 2. Kuantiti buruh. So kita akan dapat 70 dan seterusnya kita kira macam biasa. Sini 70, sini 65, kat sini kita dapat 60, 50, 40 dan 30. Okey, bila itu adalah dalam bentuk pengiraan. So, macam mana kita nak lakarkan keluk TP, MP dan AP. So, kita tengok TP dulu. Dia naik daripada kosong sehingga capai maksimum pada unit buruh yang ke-6. Lepas tu dia jatuh. So, kita lakarkan keluk. Okey, kuantiti buruh kosong dia naik, dia capai maksimum, lepas tu dia jatuh. Ini adalah TP. Dia capai maksimum pada buruh yang ke-6. Naik, capai maksimum, lepas tu jatuh. Okey, seterusnya MP, kita tengok MP dia naik 60, 80. Lepas tu dia jatuh sehingga dia jadi kosong pada unit buruh yang ke-6. Dah tidak ada tambahan dalam keluaran sud dan selepas itu dia akan jadi negatif. So macam mana kita nak lakarkan? So kita lakarkan, dia naik dulu. Dia naik sampai maksimum. So naik capai maksimum. Okay, dah capai maksimum, dia jatuh, negatif dan kosong. So, ini adalah MP. Naik capai maksimum pada buruh yang kedua. So, yang kedua. Dan dia akan capai kosong pada buruh yang ke-6. Okay, itu MP. Okay, dan seterusnya kita lakarkan keluk AP. Okay, untuk AP, dia naik. Okey, 1, 2 dia naik capai maksimum pada buruh yang ke-3. So, kalau ada 270 ni, so kita ambil yang paling atas, iaitu pada buruh yang ke-3. Okey, selepas buruh ke-3, dia akan jatuh tapi dia tidak akan jadi kosong. Dia masih ada tapi dia tidak akan jadi kosong. So, kita lakarkan. Dia naik, capai maksimum, lepas tu dia jatuh tapi dia tidak akan jadi kosong. So, ini adalah AP. Okey, maksimumnya kat sini pada buruh yang ke-3. Okey, naik, capai maksimum, lepas tu dia jatuh. Okey, itu adalah bentuk TP, AP dan MP. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak lakarkan keluk TP, AP dan MP dalam satu rajah. Okey, jadi kat atas ni, ini adalah TP dan ini adalah kuantiti buruh. Dan kat sini adalah keluk AP dan MP. Okey, dan di sini kuantiti buruh. Okey, untuk TP kita tengok dah tadi, dia akan naik sampai maksimum pada buruh yang ke-6. So dia akan naik, kita buat ni naik maksimum, capai buruh sampai maksimum,
pada buruh yang ke-6. Okey, jadi masa kita lakarkan, pastikan kita buat dia sedikit lengkung kat sini. Okey. Kat sini dia melengkung sedikit untuk menunjukkan TP bertambah dengan kadar yang bertambah. Okey. Seterusnya, untuk lakarkan kelok yang kat bawah ni, MP dengan AP. So, kita letak sini buruh yang ke-6. Okey, kita lakarkan MP. MP dia naik, dia capai maksimum dan dia jatuh sehinggalah dia jadi kosong pada buruh yang ke-6. Okey, jadi daripada atas ni, ini. Okey. Okey, jadi lengkung yang pertama ni, ini. Lengkung yang pertama kat sini, bila dia tangent, kita tarik ke bawah ni. Untuk kita lakarkan, MP dia akan maksimum, dia sentuh pada garis yang ini. Okey, jadi cuba tengok, saya lakarkan. Okey, dia akan naik, capai maksimum. Okey, dan dia jatuh, dan capai kosong. So, ini adalah MP. Naik, capai maksimum. Maksimum ni dia kena tangent dengan garis yang ke atas ni. Yang garis tangent masa dia melengkung ni. Okey. So, dia maksimum, MP maksimum pada buruh yang ke-2. Okey, so kat sini kita tulislah 2. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok AP. AP naik, kita tengok kat sini naik dan dia maksimum pada buruh yang ke-3. Okey, jadi untuk tengok tu, kita tengok ada lagi satu ni. Dia melengkung. Kita buat melengkung, lepas tu dia capai kat sini, dia naik balik kan. So, kat sini tangent lagi satu. Okey, kat sini. Kat sini kita tarik satu. Okey. Jadi bila kita nak lakarkan garis AP akan naik maksimum pada buruh yang ke-3. So, kita naik maksimum. Dia akan kena dengan garis yang ini. Garis yang ini. Okey. Bila dah capai maksimum kat sini, so dia turun. Tapi jangan jadi kosong. Dia turun je. So, kat sini AP. Itu cara nak lakar TP, AP dan MP dalam satu rajah. Okey, seterusnya kita tengok hubungan antara TP, AP dan MP. Okey, kita tengok yang pertama hubungan antara TP dengan MP. Okey, TP meningkat. Okey, yang pertama dalam keadaan TP meningkat dengan kadar yang meningkat. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana dengan kadar meningkat, kita tengok MP lah. 0 ke 60. So, peningkatannya adalah 60. Okey, lepas tu 60 naik kepada 140. So, TP meningkat dengan kadar meningkat. Maksudnya, tambahannya mula-mula 60. Sekarang ni dia jadi 80. Okey, jadi kat sini kita tengok daripada kuantiti buruh 0 hingga 2. TP meningkat dengan kadar yang meningkat. So, kat sini 0 hingga 2, TP meningkat. Okey, buruh 0 hingga 2, MP meningkat. Okey. So, MP dia meningkat. TP meningkat dengan kadar yang bertambah, MP dia meningkat. Okay, so kita tulis yang pertama, apabila TP naik dengan kadar bertambah, okay, so MP meningkat. MP naik dengan kadar bertambah. MP dia meningkat. Macam mana nak tahu? MP naik. Kadar bertambah mula-mula 60. Lepas tu 80. So, bentuk kelotnya macam mana? MP meningkat. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, apabila
TP naik lagi. Kan? TP naik lagi ni. Selepas yang kedua, selepas buruh ke yang kedua, TP naik lagi. Okey. TP naik lagi. Tapi kita kata dengan kadar berkurang. Okey. So MP menurun. Okey. Macam mana kita tahu dengan kadar berkurang? Okey, selepas buruh yang kedua, TP naik lagi kan? 140 naik 210. Lepas tu naik 260. Lepas tu naik 300. TP bertambah, tapi kadarnya semakin berkurang. Mula-mula tambahannya 60, lepas tu dia tambah jadi 80. Selepas unit buruh yang kedua, kita tambah lagi kepada 3 orang buruh, tambahan keluarannya dah semakin kurang. 70, lepas tu dia turun kepada 50, dia turun kepada 40 dan seterusnya kosong. Jadi kita kata apabila TP naik, okey, TP naik dengan kadar berkurang, macam mana kita tahu MP dia semakin menurun. Okey, so apabila TP naik dengan kadar berkurang, MP akan menurun. Okey, yang ketiga, apabila TP maksimum, so MP akan sama dengan kosong. Okey, kat sini TP maksimum 300 so kita ambil yang paling atas sekali. TP maksimum MP-nya akan jadi kosong. So kat sini TP maksimum MP-nya jadi kosong. Okey. Lepas tu yang keempat, apabila TP-nya jatuh, MP-nya akan turun dan negatif. Okey, so apabila TP-nya jatuh, kita tengok selepas buruh yang ke-6, TP dah jatuh dah. Okey, dan MP-nya akan menurun dan jadi negatif. So kat sini TP jatuh, MP menurun dan jadi negatif, iaitu selepas buruh ke-6. Selepas buruh yang ke-6. So kat sini 6. Jadi kita kata selepas buruh 6. Selepas buruh yang ke-6. TP maksimum MP kosong pada buruh ke-6. Okey. Ni kosong hingga 2. Dan yang ini, ni kosong hingga 2. Ini kita kata selepas buruh ke-2. Selepas buruh ke-2. Okay, itu hubungan antara TP dengan MP. Okay, seterusnya kita tengok pula hubungan AP dan MP. Okey, kita tengok yang kat bawah ni pula. Yang kat bawah ni. Okey, so yang pertama, okey, kita tengok pada masa AP sedang meningkat. Ni AP sedang meningkat berdasarkan rajah. MP lebih besar daripada AP. Dia duduk atas. Yang merah ni ke atas. Pada masa AP sedang meningkat. So kita tengok rajah. Tengok jadual. Pada masa AP sedang meningkat. Naik ni 60 ke 80. Okey. Kita dapati MP nilainya lebih besar daripada nilai AP. AP sedang meningkat. AP sedang meningkat. 60 kepada 70, kita dapati MP nilainya lebih besar daripada AP. So kat sini AP naik, MP lebih besar daripada
AP. So, kita tulis kat sini AP sedang meningkat. Okey, jadi MP dia lebih daripada AP. Dia lebih besar daripada AP. Okey, yang kedua, kita tengok pula AP maksimum. Okey, pada masa tu MP akan sama dengan AP. So, tengok kat sini. AP maksimum kat sini pada unit buruh yang ketiga. So, kita dapati kat sini MP bersilang dengan AP. Maksudnya dia sama pada buruh yang ketiga tu berdasarkan kelok kat sini. Kalau kita tengok dari segi jadual pun, dia samanya kat sini. Pada masa AP maksimum, dah capai maksimum dah. Okay, so pada masa tu MP sama dengan AP. So, yang ketiga, keadaan AP-nya macam mana? AP sedang jatuh. So, apa jadi? Jadi, kita dapati AP lebih daripada MP. Okay. Pada masa AP sedang jatuh ni. AP sedang jatuh. Dia naik, dia capai maksimum, lepas tu dia jatuh. Dan kita dapati pada waktu tu MP lebih kecil daripada AP. MP kecil daripada AP. Saya tengok rajah. Tengok daripada jadual. Pada masa AP sedang menurun. Okey, sedang menurun. Kita dapati MP nilainya lebih kecil daripada AP. Ini 40, ini 60, ini 0, ini 50 dan seterusnya. Maksudnya, pada masa AP sedang turun, AP lebih besar daripada AP. Itu hubungan antara AP dan MP. Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum pulangan berkurangan. Okey, apa maksud hukum pulangan berkurangan? Dia kata apabila input berubah ataupun buruh ditambah secara berterusan ke atas input tetap, tanah tadi, buruh, tanah kepada tambah kepada tanah ni, bekerja ke atas tanah ni secara berterusan. Daripada seorang, naik kepada 2 orang, naik kepada 3 orang, naik kepada 4 orang dan seterusnya. Dia kata jumlah keluaran pada mulanya bertambah dengan kadar yang meningkat. Kemudian selepas satu tingkat tertentu, jumlah keluaran bertambah dengan kadar yang semakin berkurangan. Okey. Itu bagaimana yang kita tengok sebelum ni lah. Okey, jadi kita tengok kat sini hukum pulangan berkurangan berdasarkan rajah. Dia bahagikan kepada 3, iaitu pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang dan pulangan sud negatif. So, dia ada perkataan sud. Okey. Hukum pulangan berkurangan ada 3. So, yang pertama, pulangan sud bertambah. Dia kata tambahan input berubah ke atas input tetap menyebabkan TP bertambah pada kadar yang semakin meningkat. So, kat mana? Kat sini. Tambah kuantiti, ini kuantiti buruh lah. Kuantiti buruh. Ini pun buruh. Okay, kita tambah buruh secara berterusan kan tadi sampai ke 2 ni. Ni 2 yang macam kita buat tadi. Dan kat sini 6. Okay. Tambah input berubah ke atas input tetap menyebabkan TP bertambah dengan kadar yang semakin meningkat. So, dia bertambah, tambahkan. Kadar semakin meningkat. Macam mana tahu? MP makin meningkat. Okay, pada buruh yang daripada 0 hinggalah buruh yang ke-2. Okey. Itu pulangan sud bertambah. Jadi pada Okey, seterusnya pulangan sud berkurang. Okey, pulangan sud berkurang ni TP bertambah. Kita tambah lagi buruh.
tambah lagi daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampailah ke 6, TP bertambah. Okey. Tapi kadarnya semakin berkurang. Ditunjukkan oleh MP yang berkurang dan capai sifar. Itu pulangan sud berkurang. Maksudnya dia bermula selepas buruh yang kedua. Okey, dan yang ketiga, pulangan sud negatif. Maksudnya bila kita tambah lagi input berubah, tambah lagi buruh ke atas input tetap ataupun tanah tadi, menyebabkan TP akan menurun. Ini TP menurun selepas buruh ke-6. Tambah lagi buruh selepas buruh ke-6, TP akan menurun dan MP akan bernilai negatif. So, itu adalah hukum pulangan berkurangan. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab keupayaan input tetap itu dia ada hadnya. Dia ada sebidang je tanah. Tapi bila kita tambahkan buruh secara berterusan, lama-lama dia akan jadi sesak tempat tu kan. Jadi dia akan menyebabkan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh setiap unit buruh tadi akan semakin berkurang. Dia dah jadi semakin tidak produktif sebab dah semakin sesak tempat itu ataupun tanah tersebut.